Halo guys, selamat petang. Bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel, ya, dalam segmen Suara Orang Kampung. Sebelum kita teruskan untuk berita yang menggemparkan petang hari ini, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita menggemparkan petang ini. Perikatan Nasional Rakus mau berkuasa, abaikan akta, lompat pati. Itu dia sahabat-sahabat semua, apa yang saya ingin kongsikan petang hari ini. Ya, karena beberapa hari ini, sejak daripada hari pertama sebelum berakhirnya pengiraan undi, pengurusnya Muhyiddin Yassin telah mengumumkan kononnya mereka menang dan mempunyai hak untuk menubuhkan kerajaan. Dan ya, kemarin juga kita mendengar kenyataan daripada Presiden Lebay PAS, Hadi Awang, katanya mereka cukup kursi untuk membentuk kerajaan. Hari ini sekali lagi sahabat-sahabat semua, kita mendapat atau menerima satu lagi berita kenyataan daripada salah satu MP daripada Perikatan Nasional, Hamzah Zainuddin, mengatakan satu lagi MP menghantar SD menyokong Muhyiddin Yassin atau Perikatan Nasional untuk menubuhkan kerajaan. Benarkah sahabat-sahabat semua tindakan mereka ini? Seperti yang kita tahu, kita telah pun ataupun negara kita, istana sendiri telah pun memuktamadkan ataupun telah meluluskan rang undang-undang akta lompat pati. Adakah mereka semua ini hanya karena berkuasa, hanya karena rakus mahukan jawatan dan uang ringgit? Mereka lupa bahwa kita sudah pun memiliki satu akta lompat pati yang menghalang individu-individu daripada menyokong kepada parti lain ataupun gabungan parti lain selain daripada parti mereka, ataupun di mana mereka diwartakan untuk bertanding dan menang atas kursi itu. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin kita melihat ya kenyataan daripada menteri ini, daripada ahli parlemen ini, Hamzah Zainuddin, katanya Perikatan Nasional terima satu lagi SD sokong Muhyiddin, kata Hamzah. Jadi dalam bahasa saya yang singkat ini, saya ingin membacakan kenyataan ini, sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak ya, mereka begitu terdesak untuk mau kembali berkuasa. Apakah sebabnya? Kenapakah mereka begitu rakus mahukan jawatan dan kuasa, sahabat-sahabat semua? Katanya ya, PN menerima satu lagi surat akuan berkanun SD daripada seorang lagi ahli parlimen yang menyatakan kepercayaannya kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata surat akuan berkenaan telah dihantar ke istana pagi hari ini. Semalam juga ya, PN mendakwa telah pun mengemukakan lebih 112 SD daripada ahli parlimen yang memberi kepercayaan kepada Muhyiddin, yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memberi masa kepada pemimpin parti dan gabungan sehingga 2 petang hari ini untuk mencadangkan calon Perdana Menteri masing-masing. Tinggal setengah jam lagi sahabat semua, PN menang 73 kursi pada periode 15 kurang 39 kursi untuk mendapat majoriti mudah 112. Di bawah Dewan Rakyat yang mempunyai 222, pada malam Sabtu pengurusi PN Muhyiddin, beliau telah mendapat sokongan mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Membayangkan beliau boleh mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen Barisan Nasional, katanya. Ya, bagaimanapun pengurusi BN UMNO ya, Ahmad Zaid Hamidi, menafikan perkara itu dengan menyatakan BN tidak berunding dengan mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan. Pengurusi PHS Anwar Ibrahim saja berkata PHS dan BN sedang berunding untuk membentuk kerajaan, dan pemimpin kedua-dua gabungan dilihat pada mesyuarat di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Majlis tertinggi BN kini sedang bermesyuarat menjelang tempo akhir 2 petang ini yang ditetapkan oleh Istana Negara. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti yang saya katakan tadi, Perikatan Nasional ya, mereka menganggap mereka adalah parti yang mempunyai kursi yang terbanyak, sedangkan hakikatnya yang mempunyai kursi yang banyak adalah Perikatan Nasional. Ya, jadi sepatutnya Pakatan Harapan, maafkan saya, Pakatan Harapan, sepatutnya Pakatan Harapanlah yang mempunyai hak untuk menjemput mana-mana gabungan parti, bukan individu. So kalau individu, individu itu akan dianggap lompat parti dan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi sahabat semua, adakah tindakan mereka ini ya, kita boleh nampak ya, kita boleh nampak tindakan mereka ini begitu terdesak, begitu mahukan jawatan, rakus ya, sehingga sanggup kononnya ya mereka mendapat sokongan daripada MP-MP individu daripada UMNO dan bukannya N Block.
Jadi sahabat semua, kenapa saya katakan mereka ini begitu rakus sehingga mereka mengabaikan akta lompat pati ini? Karena seperti sebelum ini ya, di dalam penggubalan ya ataupun dalam perbahasan akta lompat pati ini, parti manakah yang menolak atau ya tidak bersetuju dengan akta lompat pati ini? Kalau kamu masih ingat, yaitu Parti Bersatu bersama dengan Perikatan Nasional. Mereka semuanya tidak berapa bersetuju dengan akta ini. Jadi kita tahu karena mereka sudah merancang untuk melakukan sekali lagi langkah seretan seperti yang mereka lakukan pada hari ini. Jadi untuk lebih jelas lagi sahabat semua, untuk lebih jelas lagi saya ingin kita membaca satu lagi kenyataan. Kenyataan yang daripada MP Pengarang yang begitu jelas menunjukkan bahwa tindakan rakus MP ataupun Parti Perikatan Nasional ini adalah satu tindakan yang rakus yang hanya maukan kuasa dan sebagainya. Mari saya bacakan bersama ya, apakah kenyataan itu. Komponen parti terikat undang anti lompat kata. Lompat pati, kata Azalina. Jadi izinkan saya untuk membaca supaya kita lebih faham ya, memahami apakah yang dinyatakannya itu. Ini dia ya, komponen parti gabungan terikat dengan undang-undang anti lompat dan tidak boleh meninggalkan gabungan sedia ada atau ahli parlimen itu terpaksa mengosongkan kursi mereka, kata bekas Menteri Undang-Undang Azalina Othman Said. Jadi jelas sahabat ya, maksudnya tidak boleh seorang individu contohnya daripada parti UMNO memberi SD sokongan kepada Muhyiddin. Ya, apabila dia lakukan sedemikian rupa, dia dianggap seperti ya melompat parti. Dan apa yang dilakukan adalah beliau terpaksa mengosongkan kursi mereka. Sebab apa yang berlaku hari inilah dia kena en blok. Maksudnya satu parti gabungan itu seharusnya menyokong kepada parti yang mereka sokong untuk membentuk kerajaan. Ini yang sepatutnya berlaku, bukan secara individu. Dalam kenyataan, Azalina berkata undang-undang anti lompat secara tersirat membenarkan parti berpindah secara en blok. Ini yang saya maksudkan tadi. En blok itu maksudnya satu parti. Maksudnya kalau dalam UMNO ini dia satu parti dianggap sebagai satu parti itu adalah Barisan Nasional. Kalau dalam Perikatan Nasional dalam Pakatan ada DAP, ada PKR, Amanah adalah Pakatan Harapan. Itu adalah en blok. Barisan Nasional adalah en blok. So, satu gabungan ke gabungan lain, maksudnya satu en blok, barisan, pakatan berkombin bersama, itu baru dianggap secara sah. Ya, kalau secara individu dia sudah dianggap sebagai lompat parti, sahabat semua. Jadi katanya bagaimanapun ia tidak membedakan sama ada antara gabungan politik dan parti politik. Implikasinya di sini ialah sekiranya ya gabungan sedia ada bertanding di bawah satu logo dan mengemukakan satu manifesto bersama pada pilihan raya umum, dan lebih utama sekiranya calon menerima watika. Ingat ya, watika bertanding daripada pemimpin gabungan politik masing-masing. Gabungan ini semua maksud dan tujuan merupakan parti politik mengikut undang-undang dan anti lompat parti. Dalam undang-undang anti lompat ini ya, sebagai satu gabungan dalam pakatan itu adalah satu parti. Barisan Nasional ini adalah satu parti. Jadi kalau individu itu keluar, maksudnya dia sudah lompat parti. Jadi dia berhak segera untuk mengosongkan jabatannya. Jadi katanya mana-mana komponen parti yang mau meninggalkan gabungan politik sedia ada seperti dijelaskan di atas perlu mengosongkan kursi mereka karena mereka sudah berpaling tadah daripada parti politik, katanya. Sahabat, sungguh jelas. Jadi kalau ada satu-satu seperti yang dilakukan oleh Perikatan Nasional pada ketika ini, sama seperti yang dilakukan sebelum ada akta lompat pada langkah seretan, ya masa itu mereka boleh ambil itu, ambil ini, tawari jawatan, tawar ini, mereka boleh lakukan sebab tidak ada akta lompat parti. Tetapi berbeza pada hari ini, sahabat semua, ya apabila mereka berpaling tada saja secara individu, mereka sudah dianggap melompat parti, dan natijanya adalah mereka kena mengosongkan kursi mereka serta-merta. Inilah penjelasan yang jelas, dan kita nampak sebenarnya tindakan daripada
Perikatan Nasional ini adalah satu tindakan yang tidak menghormati, mengabaikan akta yang telah pun diluluskan bersama. Baru sebentar tadi sahabat semua, ya, keputusan telah dibuat. Ahli Parlimen Barisan Nasional sedang bermesyuarat. Apakah keputusan itu? Mari kita baca sebentar sebelum kita akhiri info kita pada petang hari ini. Dewan Tertinggi, ya, Dewan Tertinggi Barisan Nasional telah membuat keputusan untuk membentuk kerajaan. Membentuk, maksudnya mereka kena bekerja sama ada bersama Pakatan ataupun parti gabungan lain Perikatan Nasional. Dengan ahli parlimen gabungan itu kini sedang bermesyuarat dengan kepimpinan tertinggi. Perkara itu telah disahkan oleh Setiausaha Agung MCA Chong Sin Wun di Menara Datu On, Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur di sini. Itulah perkembangan terkini. Katanya kami mengadakan perbincangan yang baik. Belum ada tanda tangan akuan berkanun, biar Setiausaha Agung BN keluarkan kenyataan. Sementara itu, Presiden MC Wee Ka Siong mengelak daripada menjawab soalan. Pemerintah sekadar berkata bahwa BN akan membuat pengumuman sebelum masuk ke dalam keretanya. Semalam, seperti yang kita tahu, pengurusi Pakatan Harapan Presiden PKR, ya, Anwar Ibrahim mengesahkan PS dan BN sedang berunding untuk membentuk Kerajaan Persekutuan Bersama yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memberi tempoh sehingga 2 petang hari ini dalam masa setengah jam ini kepada pemimpin parti dan gabungan untuk mencadangkan calon Perdana Menteri masing-masing. Jadi sahabat semua, ini yang saya ingin katakan. Kerana rakusnya mereka mau berkuasa kembali, ya, menjawat jawatan dengan gaji beribu, ratusan ribu, mereka sanggup mengabaikan akta lompat parti yang telah pun diwartakan, yang telah pun diluluskan di Dewan Rakyat, Dewan Negara, dan yang paling penting adalah diluluskan oleh yang di Pertuan Agong. Namun mereka membelakangkan semua itu kerana apa? Untuk mengejar jawatan, kuasa, pangkat, dan wang ringgit, sahabat-sahabat semua. Jadi, adakah parti seperti ini yang harus dipilih menerajui kerajaan kita, sahabat semua? Anda boleh memberikan komen pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan Orano Channel untuk petang hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orano Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.